Muzium memang menjadi tempat penyimpanan pelbagai artifak bersejarah yang berusia sehingga ratusan tahun. Artifak-artifak ini kadangkala mempunyai pelbagai sejarah silam dan mungkin juga didampingi oleh jin-jin lama. Dan sudah pasti muzium akan sering dikaitkan dengan pelbagai kisah-kisah seram. Di sini admin senaraikan 5 muzium paling keras di Malaysia. Watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Muzium Stem Melaka. Bangunan ini adalah antara bangunan tinggalan Belanda tertua di Melaka dengan ciri-ciri seni bina Eropah yang telah dibina sejak era penjajahan Belanda untuk dijadikan tempat kediaman pegawainya sehingga penghujung Perang Dunia Kedua. Ia dibina dengan menggunakan kemahiran pertukangan tenaga buruh Melayu dan Cina tempatan dan dikenali sebagai Rumah Nombor 7 Fort Road. Ketika era Inggeris pula, ia terus dikekalkan sebagai tempat kediaman pegawai Inggeris dan pada 19 Mac 1954, G.E.W. Wisdom iaitu pesuruhjaya diplomatik British telah menjadikan bangunan ini sebagai Muzium Negeri Melaka. Kemudian Kerajaan Negeri Melaka dengan kerjasama Pos Malaysia telah menubuhkan Muzium Stem Melaka pada tahun 2007. Di bangunan lama Muzium Melaka ini bagi mempamerkan stem-stem terawal di Malaysia dan luar negara. Antara stem yang dipamerkan seperti stem Malayan Union yang mempunyai anggaran harga sebanyak 1,200 sekeping, stem zaman Jepun dan banyak lagi sehingga mencecah ribuan bilangan stand yang ada di muzium ini. Bangunan ini turut dikaitkan dengan kisah seram. Menurut cerita, pada zaman itu ada seorang biarawati atau nan yang sepatutnya tidak berkahwin dikatakan mempunyai hubungan terlarang dengan seorang askar Portugis sehingga dia mengandung. Disebabkan kesalahan yang memalukan itu, sebagai hukuman kedua-duanya telah ditanam hidup-hidup di kawasan rumah ini. Sejak itu, penampakan wanita yang memakai baju seperti biarawati berwarna hitam dan lelaki berpakaian askar kerap dilihat sekitar ini. Keluarga yang tinggal di sini sebelum merdeka dikatakan kerap melihat kelibat ini di beranda dengan wajah menghadap ke laut, sehingga anak-anak mereka menggelar hantu wanita itu sebagai kawan mami. Kisah hantu ini diceritakan oleh penulis dan pelukis British Sheila Prentice di The Straits Times pada 1953 dan kisah ini sangat popular di Melaka sehingga ia digelar Hantu Nombor 7 Fort Road. Nombor 4. Muzium Sungai Lembing. Muzium Sungai Lembing ini dibuka pada 23 April 2005 dan terletak kira-kira 40 km dari bandar Kuantan, Pahang. Ia memang bercita rasa Inggeris kerana muzium ini pada asalnya adalah kediaman pengurus besar lombong biji timah Sungai Besi dari England. Walau bagaimanapun, mereka yang berada lama di sini akan sering terasa seperti ada sesuatu yang tidak kena, seolah-olah diperhatikan orang yang tidak diketahui dari sudut bilik. Ketua Muzium Sungai Lembing, Rabiah Muhammad Yusof, turut mengakui bilik tidur di muzium ini banyak menghimpunkan kejadian paranormal kerana ada yang mendakwa terserempak dengan banyak kelibat misteri. Katanya petugas muzium juga sering diganggu dengan panggilan telefon pada masa tertentu. Beberapa peralatan seperti mesin taip, telegraf dan mesin kira-kira mengeluarkan bunyi sedangkan tiada sesiapa menyentuhnya. Namun tiada siapa berani untuk mengesan atau mencari siapakah yang menggunakan mesin taip itu. Dan mereka juga sering tertanya siapa pula yang menggunakan telefon dan siapa pula yang hendak dihubungi. Semuanya belum terjawab dan dibiarkan begitu sahaja. Selain itu, ada juga yang mengadu pernah melihat jelmaan Nana Baker berkeliaran di sini dan lombong lama itu. Menurut berita harian, penulisnya turut mengalami kejadian pelik apabila 3 foto bilik tidur dirakamkan melalui iPad bertukar gelap walhal sebelumnya gambar itu memang terpampang jelas di skrin. Nombor 3. Muzium Telekom KL. Telekom KL terletak di Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur dan berada hanya 6 minit dari KLCC. Muzium ini telah dibina pada tahun 1928 dan pada asalnya bangunan bercirikan seni bina Greek ini telah didirikan bertujuan untuk menempatkan ibu sawat telefon manual jenis Central Battery. Bangunan yang tersergam indah dikelilingi bangunan moden ini telah dicadang untuk dirobohkan pada tahun 1984 bagi membina kompleks telekom 26 tingkat yang baru. Walau bagaimanapun, pada tahun 1985, cadangan tersebut telah dihalang oleh Perdana Menteri sewaktu itu, iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang prihatin terhadap warisan negara.
Bangunan ini kemudian diwartakan untuk pemeliharaan. Pada 3 Jun 1994, bangunan yang menjadi warisan kebanggaan negara ini telah dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Muzium Telekomunikasi Negara atau ringkasnya Muzium Telekom. Pembukaan Muzium Telekomunikasi Interaktif yang pertama di Malaysia ini menunjukkan komitmen Telekom Malaysia sebagai syarikat telekomunikasi yang utama di negara ini yang memelihara warisan sejarah dari segi kepentingan dan peranan sebuah industri ini bagi negara, rakyat dan ekonominya. Selain daripada itu, beberapa kisah seram pernah dikongsikan berkaitan muzium ini oleh YouTube channel AA Studio berdasarkan perkongsian di internet. Seterusnya, terdapat kisah seram oleh pekerja di muzium itu yang bernama Arif dan dia sering bekerja lebih masa. Pada suatu hari dan waktu lebih kurang pukul 7 malam, tiba-tiba semua lampu pejabat terpadam dengan sendirinya. Kemudian dia segera menghubungi Pak Gad muzium itu dan memang tiada siapa yang memadam lampu tersebut. Kemudian dia pun membuka semula lampu itu. Lepas dah buka lampu tadi, dia duduk dalam tempat dia balik. Lepas tu buat kerja kan, sambung buat kerja. Tiba-tiba masa ni sekali lagi lampu tu padam tau. Masa tu dekat tingkat 15 tu semua lampu terpadam kecuali lampu yang ada dekat atas kepala dia. Masa tu dia rasa seram, sejuk, dia terus kemah-kemah barang-barang dia, lepas tu lari. Keluar daripada tempat tu, balik terus. Nombor 2. Muzium Perang Pening. Penang War Museum. So keep watching to find out what makes this place one of the most haunted in Southeast Asia. Muzium Perang Pulau Pinang yang terletak di lereng Bukit Batu Maung merupakan bekas kubu pertahanan tentera British ketika menakluki Tanah Melayu. Muzium ini telah dibina pada tahun 1930 dan siap sepenuhnya 9 tahun kemudian dengan menggunakan tenaga banduan yang dihukum mati dari negara-negara jajahan takluk pihak British. Banduan-banduan ini kemudiannya telah dibunuh bagi mengelakkan penyebaran maklumat mengenai pembinaan kubu tersebut. Muzium yang pada asalnya merupakan kubu perang itu mempunyai pemandangan laut seluas 320 darjah dan mempunyai 2 buah meriam yang dibawa khas dari arsenal berdiameter 15 inci dengan kepanjangan 40 kaki. Senjata itu boleh ditembak sejauh 36 kilometer. Sejak daripada itu, keseluruhan kubu ini dijadikan sebagai kem tahanan perang Jepun yang pertama di utara Malaya secara sulit. Selama lebih 2 tahun, kubu ini menjadi saksi pelbagai siri penyiksaan dan kekejaman serta pembunuhan yang dilakukan oleh tentera Jepun terhadap orang awam serta tawanan perang. Tempat ini juga pernah digelar sebagai Bukit Hantu oleh penduduk tempatan kerana terdapat ratusan orang yang dibawa ke sini untuk dipenggal kepalanya oleh tentera Jepun. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tapak kubu ini telah dibiarkan terbengkalai sehinggalah ia ditemui oleh pengasas Muzium Perang Pulau Pinang ini iaitu Tuan Johari Syafiee pada tahun 1986. Pada 30 Mac 2002, beliau akhirnya berjaya mendapatkan kebenaran untuk membangun, membina dan mengurus sebuah muzium perang di tapak kubu tersebut. Selain menjadi tempat pelancongan yang berilmiah bagi mereka yang ke Pulau Pinang, tempat ini masih menjadi kawasan yang misteri dan seram bagi mereka yang melawatinya. Sekiranya anda ke Pening, jangan lepaskan peluang untuk meneroka kompleks kubu yang dianggap sebagai peninggalan sejarah asal terbesar di Malaysia setakat ini, yang juga pernah tersenarai sebagai antara 10 kawasan paling berhantu di Asia Tenggara pada tahun 2013. Kejadian-kejadian mistik seperti bunyi derapan kaki berkawat, bau seakan wangian dan kadangkala seakan bau minyak tanah serta penampakan lembaga misteri sering diutarakan oleh pekerja, pengusaha malah pengunjung Muzium Perang Pulau Pinang. Kubu pertahanan yang kini dikenali sebagai Muzium Perang Pulau Pinang itu telah menjadi saksi kepada pertumpahan darah, air mata serta derita penyiksaan nenek moyang kita suatu ketika dahulu. Tahanan perang ketika penjajahan Jepun tanpa belas kasihan juga telah dirogol, diseksa dan dibunuh di situ. Menurut Johari, tulang-tulang yang dijumpai di kawasan muzium yang berkemungkinan kepunyaan tahanan perang dan mangsa bunuh maupun askar Jepun sendiri itu telah ditanam di sebuah tempat rahsia sebelum membuka kawasan itu kepada orang ramai. Antara pengalaman seram di sini telah diceritakan oleh channel React 87,
di mana bila ramai pengunjung yang datang ke muzium ini, mereka telah mengalami pengalaman seram. Antaranya, mereka sering terdengar bunyi askar berkawat dan sering juga menghidu wangian atau bau minyak tanah. Macam minyak tanah. Dan lagi, ada juga yang pernah dengar suara perempuan sedang menangis. Tapi bila kalian belakang, tengok, tak ada siapa pun sebenarnya. Tak tahulah perempuan Mak Saleh ke, perempuan Jepun ke. Selain itu, yang paling seram adalah ada antara mereka yang melihat kelibat banduan tanpa kepala. Dan mereka di sini juga sering merasakan seperti ada orang yang sedang memerhatikan mereka. Dikatakan tempat paling seram di sini adalah di terowong bawah tanah yang berkedalaman sebanyak 100 kaki. Sebab apa tempat ni orang kata seram? Sebenarnya, waktu tentera Jepun ambil alih kubu pertahanan ni daripada pihak British, apa yang jadi kat situ? Tentera Jepun ni, mana-mana tahanan yang dihukum bunuh, biasanya dia gantung dekat kawasan terowong. Dan lepas tu, mereka pancung kepala. Kepala tu pun tergolek-golek lah kan, jatuh dalam terowong tu. Sebab itulah orang kata tempat ni paling seram. Sebab ramai orang mati kawasan tu. Kebanyakan kepala yang dipenggal itu kemudian diletakkan dan dijadikan pameran di tepi jalan untuk membuatkan orang Melayu berasa takut ketika itu. Nombor 1. Muzium Negara. Muzium Negara mula dibina pada tahun 1962 di atas tapak runtuhan Muzium Selangor akibat pengeboman oleh Tentera Perikatan pada 10 Mac 1945. Muzium ini terletak di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur dan idea reka bentuk bangunan yang bercirikan seni bina Istana Melayu tradisional ini telah dipilih oleh Tunku Abdul Rahman dan muzium ini menyimpan lebih 500,000 artifak bersejarah. Pada tahun 2013, Ketua Pengarah Jabatan Muzium Negara pada ketika itu, Ibrahim Ismail, telah berkongsi beberapa pengalaman menarik ketika beliau berkhidmat sebagai kurator sekitar 1970-an. Dia telah menceritakan bagaimana meriah suasana Muzium Negara ini pada waktu malam, di mana terdengar suara-suara dari artifak-artifak yang ada di dalam muzium ini. Beliau juga pernah berjalan seorang diri di dalam muzium ini pada waktu malam dan terdengar sesuatu melanggar dinding. Namun bila ditoleh, tiada apa yang berlaku. Hal ini tidak dapat dielakkan kerana artifak yang ada di sini datang dari pelbagai negara serta berusia jutaan tahun yang sudah tentu memiliki roh unik tersendiri. Menurut pengalaman Encik Muhammad Razaimi Hamad yang bekerja sebagai pendaftar di Muzium Negara, pengalaman bertugas di jabatan ini umpama mempunyai dua bahagian, iaitu alam nyata dan alam gaib yang sukar dibuktikan secara saintifik. Salah satu pengalaman beliau adalah semasa menguruskan penerimaan anak kerak dari selatan Thailand untuk dijadikan salah satu daya tarikan sewaktu pameran hantu pada tahun 2002. Anak kerak merupakan janin bayi lelaki yang dikeringkan untuk digunakan dalam pemujaan atau santau. Mereka yang ditugaskan menghantar anak kerak ini bergerak dari Kota Baru ke Kuala Lumpur dan semasa perjalanan tersebut, kereta yang mereka naiki terasa berat seolah-olah membawa lebih muatan, sedangkan anak kerak yang dibawa hanya kecil seperti ikan kering sahaja. Ada juga yang dicuit telinga dan kepala ketika kejadian itu. Anak kerak tersebut juga dikenakan syarat oleh pemilik supaya disediakan katil, tilam, buai dan semangkuk susu yang semuanya bersaiz kecil supaya anak kerak tersebut tidak buat kerenah. Seingat beliau, sepanjang pameran tersebut ramai juga pelawat yang diserang histeria. Selain daripada itu, pihak muzium juga pernah menerima keranda pengebumian masyarakat peribumi Sarawak, pakaian dan peralatan persembahan Mak Yong dan main puteri yang popular di Kelantan dan Terengganu yang merupakan sebahagian dari koleksi keras di Muzium Negara ini. Itu sahaja video pada hari ini antara kelima-lima muzium yang admin senaraikan, yang manakah paling seram dan berikan sebab-sebabnya. Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.